Okay, so kita nak masuk tajuk haba. Okay. Okay, apa maksud suhu? Siapa boleh bagi cikgu definisi untuk suhu? Apa maksud suhu? Respon. Tahu tak suhu tu apa? Suhu tu macam, okay, apa unit suhu? Unit suhu. Okay, unit dia apa? Darjah Celsius. Okay, unit suhu darjah Celsius kan? Tapi kalau unit, ini unit suhu lah. Biasanya kita sebut 10 darjah Celsius, 100 darjah Celsius. Okay. Kalau takat lebur suhu dia berapa? Respon. Takat lebur suhu dia berapa? Ni dah biasa. Kosong. Ya, kosong. Kosong darjah Celsius. Kalau takat didih? 100. Takat didih 100 darjah Celsius. Okey, jadi kalau soalan tanya apakah maksud suhu? Kamu jawablah suhu ialah darjah kepanasan. Okey, suhu ialah darjah kepanasan suatu objek. Okey. Inilah maksud suhu. Suhu ialah darjah kepanasan suatu objek. Okey, kalau soalan tanya apakah maksud haba pula? Okey, haba. Apakah maksud haba? Okey, haba tu ialah sejenis tenaga So kamu akan jawab macam ni. Haba ialah satu bentuk tenaga. Satu bentuk tenaga yang dipindahkan. Dia mesti pindah daripada objek sejuk ke objek panas ke daripada objek panas ke objek sejuk? Respon. Sejuk ke panas? Ya, sejuk ke panas Haba ialah suatu bentuk tenaga yang dipindahkan daripada sejuk ke panas. Oh. Ya ke? Objek dia dah sejuk. Macam mana dia nak? Oh, okey. Dari panas ke sejuk? Dari panas ke sejuk? Dapat. So dipindahkan dari objek yang panas ke objek yang sejuk. Sebab objek yang panas tu yang ada haba kan, yang ada tenaga haba. Okay, so haba ialah satu bentuk tenaga yang dipindahkan dari objek panas ke objek sejuk. Okay, ke objek yang sejuk. Ke objek sejuk, okay. Itulah maksud haba. Okay, jadi kat sini kamu tengok ni, kita ada objek A dengan objek B. Okay, dia bersentuhan dia sebelah-sebelah. So nak pindahkan haba tu dia mesti duduk dekat. Dia tak boleh duduk jauh-jauh. So dia mesti bersentuhan lah baru haba tu boleh dipindahkan. So dia mesti bersentuhan antara objek A dengan objek B. So bila objek A ni suhu dia tinggi. Okay, suhu dia tinggi. Objek B ni asalnya suhu dia rendah. Kan? Jadi haba akan dipindahkan daripada objek A kepada objek B. Okay? So dia akan dipindahkan sehinggalah kedua-dua objek tu mencapai keseimbangan terma. Okay, macam mana nak tahu dah capai keseimbangan terma ke belum? Masa kedua-dua objek A dengan kedua-dua B ni suhu dia sama. Okay, contohnya sebelum keseimbangan terma, objek A suhu dia 80 darjah Celsius. Okey, lepas tu objek B pula. Objek B pula suhu dia, contoh dia 20 darjah Celsius. So bila objek A dah pindahkan haba ke objek B, mestilah objek B ni naik suhu kan. Suhu dia daripada 20 darjah Celsius, mungkin dia naik. Dia akan naik berapa? Dia naiklah ke 50 darjah Celsius. Macam tu. Kalau objek A pula asalnya suhu dia 80 darjah Celsius. So bila dia dah pindahkan haba, mestilah suhu dia turun. Dia turun sikit. So daripada 80 darjah Celsius dia akan turun
katakan turun ke 50 darjah Celsius. So waktu ni sama tak suhu dia antara A dengan B, sama tak? Sama. Bila dah sama, kita panggil dia keseimbangan terma. Okey. Sebabnya haba telah dipindahkan oleh objek A dan haba telah diterima oleh objek B sehinggalah kedua-dua tu mencapai suhu yang sama. Kita panggil keseimbangan terma. Okey, kalau soalan tanya apakah maksud keseimbangan terma? Okey, kamu jawab macam ni. Sekejap Keseimbangan terma. Keseimbangan terma. Okey, maksudnya adalah keadaan di mana okey, bila kita suhu dah sama, maksudnya dah tak adalah haba mengalir. Bila dah sama suhu dia kan macam ni kan, dah 50 darjah Celsius, dah 50 darjah Celsius, so waktu tu haba dia dah stop dah tak mengalir dah. So keadaan di mana tiada haba yang mengalir dah, okey. Maksudnya keadaan di mana tiada haba bersih. Kita panggil tiada haba bersih. Tiada haba bersih yang mengalir. Yang mengalir di antara dua objek. Okey, di antara dua objek yang berada dalam keseimbangan terma. Okey. Yang berada dalam keseimbangan terma. Okey. Boleh? Boleh. Okay. Lepas tu kalau kamu kalau kamu jawab macam ni dalam soalan, dah dapatlah 1 markah ni, okey. Tiada haba bersih yang mengalir antara dua objek yang berada dalam keseimbangan terma. Ataupun kalau kamu nak sambung lagi ayat, macam ni pun dah boleh 1 markah. Kalau kamu nak sambungkan lagi boleh je. Kamu explain lagi iaitu kadar penyerapan tenaga haba adalah sama dengan kadar pembebasan tenaga haba. Nak sambung lagi ayat, jawab macam ni. Kadar penyerapan tenaga haba yang sama dengan kadar pembebasan tenaga haba. Menyebabkan, bila dah sama, menyebabkan apa? Menyebabkan suhu kedua-dua objek sama. Kedua-dua objek sama. Panjang pula. Okey. Tapi biasanya kalau dalam soalan kamu jawab macam ni je dah boleh. Keadaan di mana tiada haba bersih yang mengalir di antara dua objek yang berada dalam keseimbangan terma. Macam ni je pun dah dapat markah. Maksudnya itulah ya, kadar penyerapan tenaga haba sama dengan kadar pembebasan tenaga haba menyebabkan suhu kedua objeknya sama. Nak jawab macam ni pun boleh juga. Kadar penyerapan tenaga haba sama dengan kadar pembebasan tenaga haba menyebabkan suhu kedua objek tu sama. Pun boleh dapat juga markah. Okey, boleh ni respon. Boleh. Boleh. Okey, next. Boleh, okey. So bagi contoh keseimbangan terma. Apa lagi contoh yang kamu boleh bagi? Contoh-contoh keseimbangan terma. Di mana objek yang panas dia pindahkan haba ke objek yang sejuk sehingga kedua-dua tu mencapai suhu yang sama. Apa lagi contohnya? Contohnya apa? Yang biasanya kamu tiap-tiap hari kan, kalau pergi sekolah, kena cek apa? Suhu. Kena cek suhu kan, kena cek suhu badan. So termometer, termometer ni termometer digital termometer kat klinik ke ni? Yalah, termometer yang kat klinik tu. Okey, pun dia cek suhu badan kita, dia guna konsep keseimbangan terma. Okey. Contohnya doktor kan, kalau kamu demam,
dia akan masukkan termometer tu sama ada kat dalam mulut kan, sebab nak bagi bersentuhan kan, ataupun di bawah lengan kan, nak bagi dia bersentuhan supaya berlaku keseimbangan telma. Nanti haba akan dipindahkan daripada siapa? Respon. Haba akan dipindahkan dari Badan. daripada badan kan, daripada badan ke termometer. Okey, kemudian termometer dia akan tunjuk suhu badan kamu. Katakan masa kamu demam tu suhu kamu 39 darjah Celsius. So nanti haba akan dipindahkan dari badan kamu ke termometer. So termometer pun akan tunjuk bacaan 39 darjah Celsius. So termometer dengan kamu punya badan telah mencapai keseimbangan telma. Okey, itulah termometer telah mencapai keseimbangan telma dengan badan kamu. Faham ke? Boleh? Boleh. Boleh. Tapi sekarang ni kita ada termometer yang yang lebih canggih kan. Dia tak payah sentuh, dia pakai apa? Infrared thermometer yang biasa kamu pergi kat kedai kan, dia tembak je suhu, dia pakai infrared iaitu gelombang. Gelombang apa ni? Gelombang inframerah. Maksudnya haba dipindahkan daripada badan kamu ke termometer menggunakan gelombang. Gelombang tu pindahkan haba daripada badan kamu ke termometer, iaitu gelombang apa yang pindahkan ni? Gelombang inframerah ni yang pindahkan haba. So ini pun sama juga. Infrared thermometer ni pun dipakai konsep keseimbangan telma. Okey. Next. Okey, yang ni belajar 4.3 ni cancel potong ni, tak payah belajar tak payah. Ni termometer termogadingan ni pun tak payah. Okey, kita pergi kat sini pula. Okey, ni. So tadi kamu kata takat lebur 0 darjah Celsius kan. So dalam termometer dia ada senggatan-senggatan dia daripada 0 ke 100 darjah Celsius. Ni termometer yang dalam makmal Kalau termometer yang kat klinik dia tak adalah sampai 100 darjah Celsius sebab mana ada badan manusia suhu dia sampai 100 darjah Celsius kan. Kita paling maksimum pun demam berapa? Siapa tahu kalau demam panas pun maksimum suhu yang boleh capai berapa? 39. 40. Pernah ke suhu kamu panas sampai 40? 40 biasanya kalau 40 darjah Celsius sudah, itu dah maksimum lah panas So tak ada, so termometer pun diperbuat daripada suhu yang boleh capai sampai 40 je tak adalah dia buat sampai 100 darjah Celsius. Kalau sampai 100 darjah Celsius ni termometer yang digunakan dalam makmal, okey, dalam makmal. Okey. Jadi macam mana? Okey, sekarang ni nak tengok ni takat ais. Takat ais tu takat lebur, jadi suhu dia 0 darjah Celsius Takat steam tu maksudnya takat didih lah 100 darjah Celsius. Okey, macam mana dia orang buat termometer ni? Okey, memulakan katakan kamu diberi termometer kosong. Okey, ni termometer kosong. Lepas tu ni kosong lah ni. Lepas tu kita letak apa dalam ni? Kita kena letak cecair apa dalam ni? Merkuri. Ya, kita letak cecair merkuri. Okey, kenapa kita letak cecair merkuri? Respon. Kenapa kena letak merkuri dalam termometer ni? Apa dia punya sifat dia? Mengembang dan mengecut. Ya, dia mudah mengembang apabila dipanaskan. Okey. Dia mengembang apabila dipanaskan dan juga dia mengecut kan. Mengecut apabila disejukkan. Sebab tu kita guna merkuri. Lagipun merkuri ni pun dia berwarna. Apa warna dia? Warna warna merah. So senang nak tengok. Okey, kalau tak nak guna merkuri, boleh juga guna cecair lain. Tapi pastikan yang boleh mengembang lah apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan, iaitu cecair apa tu? Cecair alkohol Alkohol dia senang
nak mengembang apabila dipanaskan dan juga senang mengecut apabila disejukkan. Tapi alkohol tu make sure yang berwarna. Make sure alkohol yang berwarna. Tak nak yang tak ada warna. Kalau tak nampak kan. So make sure letak pewarna dalam alkohol tu. Okey. Okey, katakan kamu diberi termometer kosong kan macam ni. Tak ada sengkatan. So kamu kena buat dia punya senggatan. Okey, macam mana nak buat dia punya senggatan? Tu dah nama proses apa tu, iaitu nama dia kaedah nak buat senggatan pada termometer tu, namanya kaedah ni, menentu ukurkan termometer. Okay, nak tentu ukurkan termometer, nak tentukan kat mana senggatan dia kan. So cara nak buat senggatan dia adalah, kamu dah tahu kan tadi takat lebur berapa tadi? Kosong. 0 darjah Celsius. So kamu letaklah termometer tu dalam ais. Letak dalam ais ni kat sini, letak dalam ais. So nanti kan pewarna lah. Nanti mercury tu dia akan tunjuk bacaan dia buat kat sini. So kamu pun labelkan. Okey, ni 0 darjah Celsius. Okey, cikgu tunjuklah video je Okey. Okay, so termometer ni asalnya kosong tak ada sengkatan. So kamu kena buat menentu ukurkan. Menentu apa nama je? Ialah menentu ukurkan termometer. Okay. So cara dia letak termometer kosong ni dalam ais sebab nak tengok takat lebur ais. Sebab kamu tahu takat lebur ais 0 darjah Celsius kan. Sebab kita perlu letak. Okay, kejap sebab tak boleh nak klik ni. Nampak ke video ni? Nampak Ustazah. Okay, so ni the thermometer is calibrated kan. Menentu ukurkan thermometer lah ni, calibrated. Okay, so kita pun letak dalam thermometer tu dalam ais. So dia akan tunjuk takat lebur. Kan dia punya cecair mercury dia naik kat situ So kamu labelkan lah. Okay, yang ini 0 darjah Celsius. So kamu labelkan, okay kat sini 0 0 darjah Celsius. Okay, lepas tu kita nak tengok pula yang ni 100 darjah Celsius pula. So kita akan letak termometer kat mana? Dia akan letak termometer tu, okay dia panas kat air. Sampailah air tu mendidih kan, boiling. Dia akan mendidih pada suhu berapa? Respon. 100. 100 darjah Celsius kan. So cecair mercury tu dia akan mengembang lah. Dia akan naik sampailah dia stop. Sampailah dia berhenti. So kat sini adalah 100 darjah Celsius. So kamu pun labelkan lah. Okay, labelkan yang ni. Apa ni? Labelkan yang ni 100 darjah Celsius. Okay, lepas tu okay, bila dah labelkan 0 dengan 100, nanti kita buatlah dia punya senggatan dia. Buat senggatan dia antara 0 dengan 100 tu, buat dia punya senggatan dia. Macam tu. Faham ke? Cara nak buat dia. Faham kan? So tadi yang ni 0 darjah Celsius, yang ni pun 100 darjah Celsius. Maksudnya apa ni? Setiap senggatan ni berapa ni? Kalau ni 0, sini berapa 10 kan? 10 yang ni 10. 20, 30. Kamu kena buat senggatan dia yang sama banyak lah. Maksudnya kena buat senggatan dia tu elok-elok. Sampailah boleh jadi apa? Kan betul kan? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okey, itulah cara nak buat termometer. Okey, menentu ukurkan termometer. Okey, dah settle itu. So sama juga dengan yang inilah. Yang ini dia letak termometer dalam ais sebab nak tahu apa suhu 0 darjah Celsius kat mana.
Lepas tu ni dia letak termometer dalam, tadi dalam video tadi air mendidih kan, ni dia letak dalam steam. Sama juga, kalau letak dalam steam pun suhu dia pun akan tunjuk 100 darjah Celsius juga. Kenapa ni? Kejap. Yang ni pun dia akan tunjuk suhu 100 darjah Celsius. So nanti kita buat singkatan dia 0 dengan 100. So nanti kamu bahagikanlah antara 0 dengan 100 tu. Itulah cara nak buat termometer. Okay, sebab ini akan ditanya dalam soalan. Okay, next. Inilah soalan dia. Okay, dia kata panjang, kejap mana tu? Okey, dia kata panjang turus merkuri dalam sebuah termometer dalam kaca adalah 4 cm apabila berbulinya direndamkan ke dalam ais yang sedang cair. So ni nak tahu suhu apa ni kalau dia letak termometer dalam ais yang sedang cair. Dia nak tahu suhu apa, takat apa ni? Takat Tebu. tebu kan, 0 darjah Celsius. Kemudian dia letak pula berbuli termometer tu, dia letak termometer tu dalam steam di atas air yang mendidih. So steam pun sama jugalah takat. Kalau air didih takat didih, kalau steam takat steam. Takat steam berapa suhu dia? Takat 100. 100 darjah Celsius. Okey, dia kata masa dia nak tengok takat steam ni, panjang turus merkuri dia meningkat kepada 24 cm. Okey, soalannya berapakah suhunya jika panjang turus merkuri adalah 18 cm? Macam mana nak buat? Nak senang ingat, bukan nak senang ingat. Nak senang buat, kita lukis dulu termometer. Okey, kita buat termometer. Okey, ni berbuli. Ni termometer lah ni. Ya ke? Sekejap Macam mana buat termometer? Okey, macam ni. Ni termometer. Lepas tu ni apa? Ni dia punya tiup. Okey, ni tiup dia. Ni kita letak apa dalam ni? Kita letak mercury. Okey. Okey. So masa ni tak ada singkatan lagi Okey, lepas tu okey, kita letak termometer ni dalam ais. Nanti dia akan tunjuk suhu 0 darjah Celsius. Dia kata merkuri tu berapa dia punya ni panjang dia. Dia kata panjang turus merkuri adalah 4 cm 4 cm. Okey. Kat sini yang bahagian bulat ni, yang bulat ni kosong tau. Kosong. Kat sini kita start 4 cm. So daripada sini kosong dia naik 4 cm. Okey, bila dia naik 4 cm. Bila dia naik 4 cm, dia naik sikit 4 cm. So 4 cm tu menunjukkan suhu dia 0 darjah Celsius. Okay. Naik 4 cm 0 darjah Celsius. Lepas tu dia pergi masukkan termometer dalam steam. Panjang turus merkuri meningkat kepada berapa cm? 24. Kepada 24 cm. So daripada 0 cm, mana tadi 0 cm? Ni kat sini kat sini 0 cm lepas tu dia naik 24 cm. Maksudnya daripada 0 dia naik contohnya kat sini. Okey sini. So kat sini 24 cm. Okey ni 24 cm dia naik. Jadi kat sini suhu dia menunjukkan berapa darjah Celsius ni? 100. 100 darjah Celsius kat sini suhu dia 100 darjah Celsius. Okey, so kita adalah suhu 0 darjah Celsius dengan 100 darjah Celsius Okey, so antara 0 darjah Celsius dengan 100 darjah Celsius ni berapa dia punya panjang dia? Berapa panjang ni? Respon. Cikgu 20. nak tahu. Ya 20. Macam mana kamu buat? Kamu buat 24 kan, 24 cm ni. Kamu tolak 24 cm ni, kamu tolak yang ni kan 4 cm. So kamu dapatlah kat sini 20 cm. So kat sini 20 cm menunjukkan suhu dia daripada 0 ke 100 darjah Celsius. So 20 cm tu menunjukkan
suhu daripada 0 ke 100 darjah Celsius. Jadi 100 tolak 0, perbezaan suhunya adalah 100 kan. Okey, 20 cm tu perbezaan suhunya adalah 100 darjah Celsius. 100 tolak 0. Okey, soalan nak apa? Soalan nak jika panjang turus merkuri adalah 18 cm. Maksudnya 18 cm kan? Daripada 0, mana 0? Ni 0, okay, cikgu buat kat atas ni. Okay, ni 0. Dia naik 18 cm. Dia naik, okay, contohnya kat sini 18 cm. Okay, kat sini 18 cm. Okay, kalau turus merkuri tu naik 18 cm, so kat sini berapa dia punya sengkatan dia? Macam nak buat? Faham ni? Faham. Kalau turus merkuri tu dia naik, okay, sekejap cuba buat color. Daripada 0 dia naik 18 cm, dia naik kat sini kan, 18 cm. So berapa senggatan dia kat sini macam mana nak buat? Tadi kamu dah tahu dah 20 cm tu mewakili 100 darjah Celsius. So daripada kalau dia naik 18 cm, okay, sekarang ni 18 cm tu daripada 0 tau. Yang 20 cm ni daripada yang segatan 0 darjah Celsius. So kamu kena buat apa ni? 18 cm. Maksudnya kamu kena cari jarak ni Kamu kena cari jarak. Tadi kejap Macam mana cuba nak buat color Okey, tadi ni 0. Ni 100. Kan? So antara 0 ke 100 20 cm. 20 cm tu mewakili 100 darjah Celsius. Jadi kalau turus merkuri tu dia naik 18 cm, maksudnya kan yang ni ke sini 18 cm. Kamu kena 18 cm ni kamu kena cari jarak yang kat sini daripada sengkatan ni ke sengkatan 100. Maksudnya apa? 18 cm ni kamu kena tolak 4. 18 cm kamu kena tolak 4. So 18 cm tolak 4 berapa? 4.5. 18 cm tolak 4. Berapa? 14. 14. 18 cm tolak 4, 14 cm. Okey, so 18 tolak 4, 14 cm. So kat sini 14 cm ni. Ni 14 cm. Okey. Maksudnya kamu kena kira daripada 0 darjah Celsius bukan daripada 0 cm ni, bukan. Kena kira daripada 0 darjah Celsius. So daripada 0 darjah Celsius dia adalah 14 cm. 18 tolak 4. Dapat 14. So 14 cm. Berapa suhu dia? Boleh kira tak ni? 20 cm 70. 14 cm. 70. Ya, 70 darjah Celsius. 70 darjah Celsius. Macam mana kamu buat? 100 bahagi 20 darab 14. Ya, betul. Okey, mula kamu tahu, kamu tengok dulu 20 cm 100 darjah Celsius kan. Kalau 1 cm je berapa? So kalau 1 cm je kamu kena bahagilah 100 bahagi 20 dapatlah. Mana je guna kalkulator? Kira kan 100 bahagi 20. 100 bahagi 20 berapa? 5 5. 5 Okay, 100 bahagi 20 dapat 5. Okay, 5 darjah Celsius. Maksudnya 1 cm mewakili 5 darjah Celsius. So kalau 14 cm, kamu darablah 14 darab 5. So 14 darab 5 tu yang dapat 70 darjah Celsius. Okey, so jawapannya 70 darjah Celsius lah. Sengkatan kat sini 70 darjah Celsius. Faham ni? Faham. Faham. Okey, itulah itu salah satu soalan lah yang untuk apa ni, menentu ukurkan termometer. Okey, next. Kita pergi ni pula. Oh, ni lain pula. Sekejap Okey, sebelum ni, okey. Kita cakap lagi lah pasal termometer. Okey, macam mana nak tambahkan kepekaan termometer? Bagaimana cara nak menambahkan kepekaan termometer? Nak bagi termometer tu lebih peka. Kepekaan. Apa cara dia? Siapa boleh bagi?
jawapan cara nak menambahkan kepekaan termometer. Nak bagi dia lebih peka dengan haba. Adakah belajar ni dalam sains form 1? Salah satunya apa? Respon. Ukur banyak kali. Ukur banyak kali. Bukan nak jawapan yang macam tu. Cikgu nak yang termometer ni, kita nak buat apa dengan termometer ni? Maksudnya dia punya apa ni? Berbuli kaca ni kan. Berbuli kaca ni kamu nak tebal ke nak nipis? Berbuli kaca ni. Respon. Nipis. Ya, nipis ya, supaya termometer tu senang nak detect haba. Okey. So, kita akan gunakan berbuli kaca yang lebih nipis. Okey, selain daripada tu, apa lagi? Dia punya ni pula. Okey, saiz berbuli ni. Okey ni, saiz berbuli ni. Kamu nak saiz dia besar ke kamu nak saiz dia lebih kecil? Lebih kecil. Cikgu lukis besar kan kat sini sebab nak bagi kamu nampak. Sebab kalau kita tengok termometer yang ada kat luar tu, kat makmal tu, dia punya saiz berbuli dia kecil kan. So gunalah saiz berbuli termometer yang lebih kecil. Okey, saiz berbuli kecil untuk menambahkan lagi kepekaan termometer. Saiz berbuli kecil. Okey, lagi dia punya ni pula. Ni tiup termometer ni. Ni kita panggil tiup lah ni tiup yang nak buat senggatan tu kan. Okey, dia punya tiup dia tu kamu nak dia tebal ke kamu nak dia nipis? Tiup dia. Nipis. Cikgu lukis ni tebal supaya kamu nampak. Tapi kalau kat makmal tu dia punya tiup dia ni nipis tiup dia nipis. So, nak menambahkan kepekaan termometer, gunakanlah termometer yang mempunyai tiup yang nipis. Okey? Boleh? Faham? Faham, Zaza. Faham. Okey, tiup termometer nipis. Bukan yang tebal. So, ni patutnya nipis. Ni kita panggil tiup tiup. Okey, next. Apa lagi Okey, inilah tajuk lain lah. Okey, sebelum tu kita tengok apa maksud muatan haba. Mana tadi ada muatan haba kat sini? Nampak tak ni ada muatan haba ni, muatan haba tentu ni. Okey, sebelum tu kamu kena tahu dulu apakah maksud muatan haba. Okey, kamu salin kat sini Sekejap Okey, muatan haba. Saya lupa nak bagi yang ni. Okey, muatan haba. Apakah itu muatan haba? Okey, muatan haba ialah kuantiti haba. Kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu bahan itu. Suhu bahan itu sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, tu masuk muatan haba. Kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu bahan itu sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, itu muatan haba. Kalau muatan haba tentu, ayat dia sama je. Cuma bezanya muatan haba tentu ni dia lebih spesifik. Bahan tu jisim dia 1 kg. Okey, muatan haba tentu. Kamu faham kan design cikgu? Faham ke? Faham. So, muatan haba tentu ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu. Dia sama je ayat dia, cuma ada 1 kg. Untuk menaikkan suhu
1 kg. 1 kg bahan itu sebanyak 1 darjah Celsius. Okay, ni maksud muatan haba tentu. Kadang-kadang tanya juga soalan. Maksud. Selalunya jawapan markah untuk maksud 1 markah je Kalau dia tanya muatan haba tentu, kamu jawablah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu bahan itu sebanyak 1 darjah Celsius. Tapi kalau dia kata muatan haba tentu, ada perkataan tentu, so kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg. Ada perkataan 1 kg. Bahan itu sebanyak 1 darjah Celsius. Oh, dah less 5 minit Nanti cikgu bagi link baru kita sampai pukul 11 kan kelas. Okey, dah salin dah. Dah. Okey dah. Okey, kita tengok ni muatan haba tentu ni jadual. Okey, semua bahan dia ada muatan haba tentu dia Macam aluminium kan, muatan haba tentu dia 900. Okey, apa maksud 900? Maksudnya kan nak naikkan 1 kg aluminium, nak naikkan 1 kg aluminium, nak naikkan suhu dia, nak naikkan suhu 1 kg aluminium sebanyak 1 darjah Celsius, dia perlukan 900 joule. Itulah maksud dia muatan haba tentu. Okey, macam tembaga untuk 1